Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu surwalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia, yang berusaha urusi majlis, saudara-saudara majlis yang berusaha harus setia program kita pada hari ini. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, peserta yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera ke atas anda sekalian. Dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu yang merupakan satu taman daripada taman-taman syurga Allah SWT. Semua nak masuk syurga kan? Kalau saya pergi sekolah, saya tanya pada pelajar-pelajar, siapa sini nak masuk syurga? Semua kat tangan. Siapa sini masuk neraka? Seorang haram pun tak angkat tangan. Tahu tak nak masuk neraka, tahu nak masuk syurga, tapi jalan nak masuk syurga tu kita tak ikut. Jalan masuk neraka tu yang kita ikut. Tu jadi masalah. Keinginan ada, kemahuan ada, tapi usaha tak ada. Macam kita lah, nak kaya. Kalau saya tanya tuan-tuan, perempuan sekalian, adik-adik, siapa sini nak kaya? Semua orang angkat tangan. Siapa sini nak miskin, apa kerana? Seorang pun tak nak angkat tangan. Tapi jalan tu tak ikut. Maka daripada dulu, kini dan selamanya lah kita berada di dalam keadaan miskin, apa kerana. Dulu, kini dan selamanya lah kita akan tetap mengikuti jalan-jalan yang membawa kita ke neraka. Kan, sama ada kita yang beragama Islam yang merupakan majoriti dalam majlis pada pagi ini, pada hari ini, dan juga ada daripada kalangan yang non-Muslim, Chinese, Indian, kan, agama-agama lain pun percaya wujudnya syurga dan neraka. Malah dalam agama Hindu, sesiapa yang berbuat baik sepanjang hidup dia akan dinaikkan, akan dimasukkan ke dalam nirvana. Siapa yang jahat masa hidup dia akan balik ke dunia, akan dilahirkan semula jadi beruk, jadi beruang, jadi rimau, kan? Jadi haiwan, bukan manusia lagi, haiwan. Itu dalam agama Hindu. Kan, dalam agama Buddha, yang baik akan masuk syurga melalui jalan 8 lapis. Yang jahat akan masuk neraka. Kristian pun begitu. Macam mana Ustaz? Ustaz kata Ustaz ni, tapi Hindu pun tahu, Buddha pun tahu, Kristian pun tahu. Sebab saya 12 tahun dulu, 13 tahun dulu, saya pernah mengajar subjek moral dan etik untuk pelajar-pelajar non-Muslim di IPTS. Saya kena belajar. Saya bukan mengajar agama saya sendiri, saya mengajar agama orang. Buat pelajar-pelajar tu non-Muslim, Chinese majority di Informatics Institute.
Automatik ni pelajar-pelajarnya majoriti non-Muslim. 99% pelajar-pelajar informatik institut tu orang bukan Islam. Itu yang kita faham sikit-sikit tu. Kan? Jadi semua agama menyuruh penganut-penganutnya, akhirnya para penganutnya melakukan kebaikan di atas dunia. Dan menegah penganut-penganutnya daripada melakukan kejahatan dan maksiat di atas di dalam alam dunia. Siapa buat baik, dibalas baik. Siapa buat jahat, dibalas jahat. Itulah dihukum karma. Betul itulah dihukum karma. Dalam Islam pun itu juga. Siapa yang buat baik, diberi pahala. Siapa yang buat jahat, diberi dosa. Pahala itu nanti tukarannya di alam akhirat ialah syurga. Dosa itu nanti tukaran di dalam akhirat ialah neraka. Itu semua kita percaya sebagai orang Islam. Dan juga non-Muslim pun sama ya. Cuma segi kepercayaan sahaja yang berbeza. Dah nama pun agama lain, takkan percaya kepercayaan sama. Lainlah kepercayaan. Tetapi tentang soal amal kebaikan, amal kejahatan, dosa, pahala, neraka, syurga sama. Konsepnya sama. Dah. Jadi pagi ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian melihat. Tadi kita dah didedahkan tentang kesan negatif jenayah dari aspek undang-undang. Kalau you buat begini, ini kesan dia. Kalau you buat ini kesan dia. Kalau you buat itu kesan dia. Sekarang kita lihat daripada segi agama. Oleh kerana Malaysia ini agama resmi persekutuan ialah agama Islam, maka saya melihat daripada sudut Islam tanpa mengabaikan kefahaman penganut agama-agama lain. Sama ada yang Chinese ke, yang Indian, yang tak beragama Islam, kita mengambil kira juga. Kan? Sebab ini bukan ceramah agama, bukan ceramah agama Islam. Saya bukan ajak yang non-Muslim ni baiklah masuk agama Islam. Tidak. Terpulanglah kepada anda. Kalau anda rasa agama anda itulah yang baik, maka teruskan komitmen anda kepada agama anda itu. Tetapi saya datang tadi konsep sama. Sama ada Buddha ataupun Hindu ataupun Kristian, konsepnya sama. Pelaku-pelaku jenayah akan mendapat dosa. Dosa akan ditukar dengan neraka. Begitu. Sama je konsep dia. Jadi kita nak lihat sedikit lah. Jenayah ni pandangan Islam macam mana, hukum dia macam mana terutama yang Muslim Islam ni lah, yang Muslim ni lah. Kita kena mengaji juga. Ini agama kita. Kita kena tahu. Adik-adik yang hadir pada pagi ni kena tahu. Bukan masa sekolah dia belajar tinggal dalam buku sekolah. Tapi benda itu kita kena amal dalam kehidupan. Baik. Nama saya tadi itulah dia. Ustaz Muhammad Azmi Ismail, Ketua Cawangan Agama. Ini nama jawatan dalam PDRM. Jadi kakak janganlah pandang pula bila Ketua Putih ni. Jangan-jangan dia ni Ketua Cawangan PAS. Ketua Putih, Ketua Cawangan PAS. Kalau saya pakai sokok hitam tadi, ini Ketua Cawangan UMNO. Tengok Ketua Cawangan Agama. Itu nama dalam perjawatan dalam PDRM. So dalam PDRM yang besar jabatan. Lepas tu dia turun anak dia bahagian. Turun anak lagi cawangan. Turun anak lagi unit. Itu dia. Jadi saya Ketua Cawangan Agama. Dalam bahagian agama dan kaunseling, maka jabatan pengurusan Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis, Kontingen Perak. Baik. Baik, sebagai pendahuluan kita lihat sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana lah kita tengok jenayah berlaku.
Mana-mana. Di mana-mana saja. Di bandar. Dulu persepsi orang di bandar banyak jenayah. Di kampung tak ada jenayah. Kampung ni aman, sentosa, orang baik-baik. Di bandar tu banyak orang jahat. Di kampung ni banyak orang baik. Sekarang tak ada dah tuan-tuan. Sama je orang kampung, sama je. Di kampung pun banyak jenayah. Curi kertas kraf, curi kertas buku, curi buah sawit, curi motor. Sama je. Di bandar, remaja bandar banyak yang rosak. Remaja kampung masih suci lagi. Sekarang suci dalam diri. Itu remaja kampung. Remaja kampung lebih cerdik lagi daripada remaja bandar. Remaja bandar kalau nak romen-romen, semua keliling batu lah. Nak romen kat mana? Kalau kampung, masuk kebun getah, kebun sawit. Dalam kebun sawit, kebun getah pun jadi. Balik sekolah naik motor, yang lelaki bawa, yang perempuan bonceng. Sebelum balik rumah, kita masuk kebun dulu. Pi seround. Habis seround balik. Kena 3 bulan, perut tembung. Bapak dapat tahu. Saya tanya, mak tanya, siapa yang buat ni? Cerita Jeb. Sebab nama dia Linda. Bukan nama sebenar. Nama perempuan ni Linda. Nama budak sekolah perempuan ni Linda. Nama budak lelaki tu Jeff. Tak kira lah Jeffrey Dean ke, Jeffrey Zin ke, Jeff lah. Linda tingkatan 2, Jeff tingkatan 3. Couple di sekolah. Selalunya begitulah. Habis sekolah, naik motor pergi kebun sawit. Kena kebun sawit tu ada pondok pula. Dalam pondok tu punya diri nyamuk tak kira janji, jalan. Bila mak bapak Linda tahu, mak bapak Linda buat report polis. Cik kena tangkap, dibawa ke mahkamah, dikenakan pertuduhan merogol. Adalah kamu dengan ini merogol, dituduh merogol. Linda binti Dolah, bukan nama sebenar. Di Pondok Derian, Kampung ABC. Pada sekian-sekian hari, sekian-sekian masa. Dan pada sekian-sekian hari, sekian-sekian masa. Di bawah section, adalah section ni tadi SM Morgaya dah cerita kan. Kanun keseksaan. Ataupun mungkin Jeff itu bukan berumur, remaja, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Tapi Linda itu baru umur. Kena juga Jeff. Walaupun umur dia dah lebih 18, kena juga. Lagi syok, kena sebat, penjara. Kalau remaja, dihantar ke sekolah pemulihan akhlak androgini. Kalau remaja, kena sumbat penjara. Kalau dewasa, lebih 18, sumbat ke penjara. Kena sebat, sumbat dalam penjara. Kan? Takkanlah tuan-tuan perempuan tak buka sekolah. Pembantu kedai umur 21, budak tu umur 16.